أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dirahmati Tuan Imam, Ahli Jazam Bahasa Masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji dalam bab munakahat. Dan kita dah masuk tajuk yang berkaitan dengan nafkah. Siapa yang wajib menyediakan nafkah dan orang sepatutnya memberi nafkah, kan? Itu kita dah bincangkan itu. Dia ada nafkah usul kepada furu', nafkah furu' kepada usul. Ada keadaan-keadaan tertentu yang mana anak-anak pula yang wajib, iaitu dikatakan furu' ini wajib beri nafkah pada usulnya, pada kedua ibu bapa dia dalam situasi berapa, macam mana keadaannya, ya. Contohnya, kalau nafkah furu' pada usul tidak ditentukan, tak tentu berapa, ya. Dia terserah pada kebiasaan, pada pandangan umum. Kalau kata nafkah untuk keluarga dia, tinggal mak ayah je kat kampung tu, makan minum dia macam mana, okey, sebulan berapa, kira lah. Jangan kira makan minum dia, bil elektrik air pun kena kira juga. Pakat adik-beradik, kalau ada 5 orang, kolek lah seorang 100 ke, seorang 200 ke, kolek dapat 1000. Lepas makan minum, lauk pauk, lepas bil air, bil ini elektrik, lepaslah bil telefon mak ayah pun alhamdulillah ada sedikit belanja kat tangan, kan. Jadi kena tengok pada pandangan umum kebiasaannya macam mana, ya. Jika berlaku itu berlaku pula selisihan antara usul dengan furu' ni, ya, maka waktu tu hendaklah ada campur tangan hakim bagi menetapkan keadaan tertentu. Sebab yang furu' ni bagi tak konsisten. Sepatutnya mencukupi untuk usulnya 500, akhir-akhir ni bagi 300 dah tak cukup. Jadi usul tu boleh mengadu pada hakim. Jadi para hakimlah, ya, akan menentukan kadar yang wajib diberi. Bila dah ditentukan itu, maka dia wajib ditunaikan, ya. Dan jika tak dibayar oleh furu' tadi itu, dia dianggap hutang kerana dah ada keputusan yang dibuat oleh hakim. Hari ini insya-Allah kita masuk pada nafkah bapa kepada anak yang dewasa, ya. Nafkah bapa kepada anak yang dewasa tetapi fakir ialah lanjutan pada nafkah semasa kecil. Kan, anak dah besar tapi anak tu masih lagi dalam kategori fakir. Ayahnya, usulnya tu masih berkemampuan. Kan? Contohnya dia dah besar tapi kerja pun tak dapat lagi. Bukan dia tak usaha. Ataupun mungkin kerana dari segi kesihatan anak tu tadi, kan. Jadi dia dikira sebagai lanjutan daripada nafkah semasa kecil. Semasa kecil, ya. Sesiapa yang fakir dan mempunyai usul serta furu' yang kaya, kewajipan memberi nafkah diserahkan kepada furu' terlebih dahulu. Ya. Sekalipun hubungan kekeluargaan antara mereka jauh, kan. Keutamaan dia tu. Utamaan ada dah jalan susu galu bawah kita dulu. Jangan kira orang lain.
kan. Kadang-kadang yang kat Malaysia ni pun tak berapa nak makan. Kita lebih keluar, hantar korban keluar negara pula. Kesian pula kan. Tak kena juga tu. Wallahualam. Tapi kadang-kadang benda ni dah jadi bisnes. Tu je. Nak malah cakap lah, komen macam orang tu marah. Orang-orang sini marah. Tapi dia nampak betul. Kalau macam korban, utama kat sini tempatan kita. Bukan semua orang tempatan kita ni yang boleh masuk korban. Tidak. Kan? Ini bangga kita habis 500 ekor kat luar negara. Lepas tu yang sini bukannya semua ni kan. Kalau kat masjid pun berapa orang yang masuk. Kalau kenapa dia tak buat pencarian? Yang penganjur-penganjur ni buat pencarian macam mana dia orang cari orang kat sana. Betul tak? Boleh jumpa. Pulanglah pada dia orang lah kan. Hal ini adalah kerana hubungan kekeluargaan furuk lebih kuat pada usul. Oleh itu furuk lah yang lebih utama menjaga bapanya. Kerana mulianya kehormatan terhadap bapa. Jadi kalau apa-apa hal tu, anak tu keutamaan dia jaga. Jangan bagi orang lain. Anak yang utama tu. Jika bilangan usul, furuk dan yang lainnya memerlukan nafkah adalah ramai, sedangkan lebihan keperluannya tidak mencukupi untuk diberikan ke semuanya, dia hendaklah memenuhi keperluan dirinya sendiri dan memberi keutamaan mengikut susunan. Kalau kata furuk ni, dia ada kemampuan, tapi yang atas-atas usulnya semua buat, dan ada furuk-furuk yang lain tak mampu. Macam mana sekalipun, dia kena settlekan diri dia dulu. Jangan sampai dia tak makan. Jangan sampai dia punya rumah tertunggak, bil air dia tertunggak kerana nak bantu orang lain. Dia kena selesaikan tanggungjawab dia dan keluarga dia dulu. Selesai. Bila ada lebihan, dia kena, barulah dia jalankan tanggungjawab dia kepada yang lain. Yang pada sama ada pada usul dia ataupun furuk dia yang bawah. Namun, mengikut keutamaan. Siapa dulu? Contoh kalau saya. Ayah saya pun ada. Perlukan bantuan saya. Anak-anak pun ada. Jadi, siapa yang saya nak mulakan dulu ni? Kan? Kalau mengikut susunan, dalam kitab ni menyebutkan, pertamanya isteri. Kalau saya ada isteri, utamakan isteri saya. Hal ini demikian kerana nafkah pada isteri adalah pasti, dah confirm. Bila kahwin je wajib lah. Kan? Sebab tak ada orang lain nak bagi nafkah kat dia dah, kecuali suami. Kalau macam bapak tadi, ada adik-beradik lain lagi. Kan? Anak adik-beradik lain lagi ada. Okey. Ia tidak gugur. Sebab apa? Nafkah isteri ni takkan gugur dengan berlalunya masa. Maksudnya kalau tertunggak, isteri boleh klaim hutang. Tuntutan nafkah tertunggak. Biasa ada kat mahkamah tunggakan. Dia tuntut balik berapa lama kahwin, suami tak pernah bagi nafkah. Kan? Sepanjang kahwin, barang-barang dapur semua duit isteri. Suami tak keluar apa pun. Tiba-tiba bercerai, isteri tuntut balik. Mula dia berkahwin tu. Itu boleh dituntut. Ya? Hal ini berbeza dengan nafkah usul dan furuk yang gugur dengan berlalunya masa. Tapi nafkah pada usul dan furuk ni, dia bukan hutang. Dia kalau ada lepas, kalau bulan lepas tak ada, jangan tuntut. Kira bulan ni. Tapi nafkah isteri ni, dia mesti yang pasti. Kalau tertunggak, kena ni, kodok balik. Yang tertunggak tu dikira hutang, boleh dikira hutang. Dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah 41 ke 41 36-37 menyebutkan wajibnya nafkah ada 3 pendapat. Dia kata ada 3 pendapat. Pertama, Jumhur Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada qaul dalam Syafi'i yang qaul qadim mazhab Syafi'i, dengan sebab suami menahan isteri dengan akad yang sahih. Jadi wajib bagi itu sebab
Isteri tu dia tak boleh pergi mana dah. Sebab apa? Dengan sah nikah tu dia milik suami. Ya. Sebab suami menahan isteri dengan akad yang sahih. Jadi bila aku terima nikah tu, isteri tu dah tak boleh pergi mana dah. Mana dia? Isteri tu dah duduk bawah dia, maka dia kena tanggung. Dia kena tanggung. Dia tak boleh. Isteri tu dia nak lepaskan pada orang lain. Tak. Itu untuk tanggungjawab dia. Jumhur ulama kedua. Tadi jumhur Hanafiyah. Itu qaul qadim daripada Syafi'i. Itu jumhur ulama iaitu Maliki, Hambali dan Syafi'i. Biasanya kalau belajar fiqh muqarrar ni perbandingan mazhab ni, dia jumhur ni tiga je, Maliki, Hambali dengan Syafi'i. Kalau qaul Hanafiyah, Imam Hanafi ni pendapat dia satu je. Dia banyak pendapat. Betul adalah qaul lain-lain. Kan? Kalau kata sebut jumhur tu kita boleh faham tak? Biasanya Maliki, Hambali, Syafi'i. Tapi kalau kata jumhur fuqaha wa Hanafiyah, tu maksud bagus semua. Sepakat. Ya, jumhur mengatakan berpendapat nafkah kerana suami berhak terhadap isteri terlepas akad yang sahih. Jadi utamaannya pada isteri. Pada isteri dulu. Sebab suami dia ada hak atas isteri dia. Selepas sah akad nikah je, dah tak ada lah. Memang itu milik suami, dia berhak, suami berhak atas isteri dia, maka di situlah wajibnya suami menanggung nafkah untuk diri isteri itu. Ya. Dan yang ketiganya, qaul qadim dalam mazhab Syafi'i, nafkah wajib dengan sebab akad dan mampu bersamanya. Jadi wajib nafkah ni apabila suami terikat dengan isterinya dengan lafaz akad tadi itu, dan juga dia mampu menyaranya. Sebab antara syarat berkahwin itu juga mampu menyediakan nafkah. Jadi di situ suami mampu menyara isteri itu. Bila dia mampu menyara isteri itu, maka dia kena sediakanlah nafkah. Kan yang depan-depan tu kita ada belajar dulu. Kalau sekiranya dia pun nafkah untuk diri dia je lepas, dia tak boleh nak menyara, masa dia makruh berkahwin. Kalau ada niat jahat untuk menyakiti isterinya dan sebagainya, maka jatuh hukum haram berkahwin. Jadi awal lagi kita dah bincang perkara tu kan, yang berkaitan dengan hukum-hukum ni. Jadi sekarang ni nafkah tu jatuh wajib dengan sebab akad tadi sah, dia dah jadi suami dan dia yang tu jadi isteri dia, maka itu menunjukkan dia mampu menyediakan nafkah untuk isteri dia yang hidup bersama dia. Maka wajib keutamaan dia. Yang pertama tadi isteri. Yang keduanya, anak yang masih kecil. Hal ini sama juga dengan anak yang dewasa tetapi gila, kerana mereka tidak mampu bekerja. Ya. Anak kecil wajib bawah tanggungan bapanya, nafkah bapanya. Sekarang ni kalau kita lah adat kebiasaan kita lah, sampai habis belajar universiti, itu masyarakat kita faham dah kan. Selagi tak bekerja, sepanjang dia belajar memang dia tak mampu. Okay? Itu sebawah tanggungan keluarga lagi. Tetapi walaupun dia dah besar, contoh ya, umur dah 30, tetapi dia ada masalah kesihatan ataupun ada masalah mental, maka wajib lagi tanggungjawab tu di bawah walinya, daripada usulnya tadi, bapaknya tadi, sebab dia dah tak ada kemampuan kan. Kalau dia sendiri yang malas itu lain cerita. dah ada kelulusan tapi malas bekerja, hari-hari minta duit kat ayah, letih juga lah. Minta suruh cari kerja, tak nak kerja, penat lah, ayah boleh bagi duit, apa nak kerja kan. Yang tu tak wajib dah gugur dan nafkah dia. Tetapi kalau anak tu masih kecil, kalau dalam konteks kita ni kita boleh faham dah, selagi dia belajar, walaupun asal dalam kitab menyebutkan apabila sampai umur mereka balik kan, ataupun umur 18 ke dah selesai. Tapi kita ni, kebiasaan kita di Malaysia ni, memang kita akan tanggung anak sampai habis belajar. Bila dah habis belajar tu,
dia biasanya dia akan mencari kerja, kan? Barulah ringan tanggungjawab tu. Namun kalau ada anak yang kurang sihat, ada anak sakit terlantar contohnya, ataupun anak yang kurang yang sakit lumpuh dan sebagainya, maka dia tak mampu kerja, tanggungjawab tu masih lagi pada bapa dia. Masih lagi pada bapa dia. Yang ketiganya, ibu. Ini kerana ibu juga tak mampu untuk bekerja. Dan haknya yang telah pasti disebabkan ibulah yang mengandung. Keutamaan tu ya, ibu. Keutamaan dia sebab apa? Ibulah yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusu, yang mendidik, mengasuh hingga meningkat usia. Keutamaan dia tu. Mula isteri, anak, yang ketiganya ibu. Kan? Ibu sebab apa? Dialah keutamaan dia. Islam hormati ibu tu, muliakan ibu tu. Keutamaan dia utamakan ibu daripada bapa ni sebab ibulah yang mengandung, ibulah yang melahirkan, yang menyusukan, yang mendidik sampailah meningkat dewasa. Jadi itu keutamaan dia. Ya. Yang keempatnya, baru masuk bapa. Ini kerana kelebihan bapa cukup besar terhadap keluarga dia. Itu pendek je huraian dia. Kelebihan besar untuk keluarga. Ibu dia ada keutamaan. Kelebihan tapi dia keutamaannya pada ibu. Dan yang kelima, anak yang dewasa tetapi fakir. Anak yang keempat. Yang kelima. Anak yang dewasa, 4-5. Anak yang dewasa tetapi fakir. Kerana hampirnya hubungan dengan bapa, hubungan yang hampir dan rapat ini mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi ada anak macam tadi lah, ya. Ini orang yang kelima yang keutamaan dari segi nafkah tadi ni. Anak tu dah dewasa tapi dia sendiri fakir. Dia contoh, dia tak mampu bekerja, kan, dengan ada sakitnya, itu kategori fakir tu. Jadi dia masih lagi dalam tanggungan nafkah keluarganya, ya. Dan yang keenam, datuk dan ke atas. Ini bertujuan untuk menghormati datuk dan sama juga menghormati bapa. Datuk merupakan asal keturunan dan haknya wajib dijaga dan juga dipelihara. Last kali itu barulah datuk. Dan jadi keutamaan dia dari segi nafkah ni, ya, dari segi nafkah dia, isteri, anak yang kecil, ibu, bapa, anak yang besar, dewasa tapi fakir, kemudian barulah datuk ke atas. Itu tanggungjawab, ya, kita. Kalau ada. Kalau kita ada benda-benda ni. Keutamaan tu kita kena ambil. Ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu semua tak apa. Tanggung semua sekali tak ada masalah. Itu kalau kita dah mempunyai lebihan. Kalau kita pun orang kata cukup-cukup, kan, cukup-cukup, maka keutamaan tu perlu wajib dibuat, ya. Nafkah suami kepada isteri. Ijma' ulama bersepakat menyatakan bahawa suami wajib memberi nafkah pada isterinya dengan syarat-syarat tertentu. Ya. Semua ulama sepakatlah, tak ada siapa yang bantah. Semua tahu bila kahwin maka semua tanggungjawab nafkah tu jatuh pada suami. Dia ada syarat-syarat dia. Pertamanya, dalil wajib nafkah suami kepada isteri berdasarkan Al-Quran. Firman Allah SWT, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Maksud dia, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan ke atas orang-orang perempuan. Dan juga kerana orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka.
Ini antara dalil menunjukkan Allah bagi kelebihan pada lelaki ni, dia mampu untuk menyara, bukan isteri yang menyara keluarga. Suami itu yang perlu menyara keluarga atas kelebihan yang Allah berikan dari segi tenaga dia, dari segi kemampuan dia menyelesaikan masalah, membawa keluarga dia kan. Kadang-kadang orang perempuan kalau tu dia remeh. Dan dia maksud kesesuaian dia tu, kalau orang perempuan ni situasi kalau bersama anak, itu kesabaran dia tinggi. Kalau bapak ni kurang sikit. Kan, kesabaran ni anak ni kan, nak melayan kerana anak sampai 5-6 orang, bapak ni payah sikit. Bapak ni sekali je. Tapi isteri yang menghadap daripada celik mata sampai pejam mata balik malam, dia akan hadap kerana. Itu kelebihan yang Allah bagi pada isteri. Kelebihan pada lelaki ni, dia mampu bawa keluarga, mampu jaga keluarga dia dari segi keselamatan dia apa sebagainya, dan juga ada kelebihan-kelebihan lain dari segi tenaga dia, ya, dari segi pemikiran dia. Maka disitulah kewajipan suami tadi ni, ya, orang lelaki tadi ni, untuk membelanjakan nafkah pada keluarga dia. Ya. Jadi ayat ni dia memang jelas tunjukkan bahawasanya suamilah yang bertanggungjawab memberi dan menyediakan nafkah. Tak ada dah bantah-bantah. Di zaman sekarang ustaz masing-masing dah. Ini begitu ayat Quran ni kau nak campak mana? Kalau saya jawab macam tu je. Kan? Nak campak mana? Macam apa? Macam dulu yang ada viral kan. Kami kahwin tapi kami tak nak ada anak sebab tak nak ada tanggungjawab. Kan hari itu keluar viral. Ada pasangan muda kan, kahwin tetapi kami tak nak ada anak. Kalau bapak dia buat macam tu, panggil kau lahir tak? Tanya dia balik. Agak-agak kalau mak ayah kau ada perangai macam kau ni, kau beranak, kau ada tak atas muka bumi ni? Tak ada. Kan? Ada juga. Itu keluar pula tu, keluar TikTok lah, keluar apa lah. Itulah budak-budak kan. Dah memang Allah jadikan perkahwinan tu untuk melahirkan zuriat. Dengan bangga, kami kahwin tapi kami tak nak. Kan? Tak apalah, tengok tua nantilah kau duduk mana. rumah orang tua mana kau duduk. Tunggu je lah. Begitu juga firman Allah SWT, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maksud dia ni dalam surah Baqarah ayat 223, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. Tapi ini 2 tahun genap ni dia bergantung pada rezeki masing-masing sebenarnya. Ada ibu yang 2 bulan dia sempat jatuh kering susu, kan? Itu memang pernah saya jumpa. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun pun masih ada susu. Kan? Masing-masing rezeki. Tapi kalau okey semua, 2 tahun genap. Boleh susukan anak tu. Iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan. Maksud dia ada pilihan. Kalau nak sempurnakan, dia sempurnakan selama 2 tahun. Yang sebaik-baiknya adalah 2 tahun, ya, untuk menyusukan anak tadi. Dan kewajipan bapa, ibu kerja dia menyusukan anak tadi tu, dan kewajipan bapa ialah memberi makan, pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Jadi bila ibu tadi menyusukan anak, dia menguruskan anak, mendidik anak dia, jadi tanggungjawab bapa itulah yang beri makan, pakaian, sediakan tempat tinggal untuk ibu tu, kan? Kerana sebagai tanggungjawab dia atas ibu itu menjaga anak. Ya. Daripada dalil pada sunnah,
Daripada Jabir radhiyallahu an, katanya, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhaztumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunah fa in fa'alna dhalika fadribuhunna darban ghayra mubarrihin walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitabillah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir, Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dalam mengendalikan urusan kaum wanita. Maksudnya bertakwa ni kalau kena sabar banyak. Kan? Bila kita letak takwa kita pada Allah SWT dalam urusan jaga wanita ni, termasuklah sabar. Kalau tak sabar, itu bukan takwa tu, itu yang bergaduh. Ada wanita kena pukul dan sebagainya, kan? Sebab dia jaga urusan wanita tu, isterinya tu maksudnya tanpa ada sifat takwa. Kan? Kamu mengambil mereka dengan amanah Allah. Sebab isteri ni kita ambil adalah dengan amanah daripada Allah SWT untuk dijaga, untuk melahirkan zuriat kita, untuk mendidik anak-anak, dan untuk membahagiakan rumah tangga. Dan dihalalkan bagi kamu berseronok dengan mereka dengan kalimat Allah. Ya? So, hak kamu yang wajib. Maka di situ, hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah bila kita dah bernikah, isteri ada hak dia yang perlu wajib ditunaikan kepada suami. Antara haknya ialah hak kamu yang wajib ditunaikan oleh isteri kamu ialah mereka tidak membenarkan orang yang kamu benci masuk ke tempat tidurmu. Maksudnya tidak membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah suami. Ataupun yang memang suami dah tak suka dah tengok. Tak kisah lelaki-lelaki atau perempuan. Kalau suami kata, oh jangan panggil makcik. Kan? Makcik tu kaki bawang pula. Dekat kampung macam-macam fitnah dia buat kan. Suami dah pesan, jangan bawa masuk makcik ni dalam rumah. Bila suami pergi kerja, itulah kawan dia bersembang rupanya. Dosa tu kan? Walaupun perempuan, jangan. Dah suami benci, tak nak, tak suka. Apatah lagi orang yang tak dikenali tiba-tiba masuk kan. Suami pergi kerja, tiba-tiba bayi kapet datang ke masuk rumah. Bayi kapet masuk rumah. Isteri tak khabar suami, dosa tu ya. Jangan. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Ya? Maksudnya bagi didikan. Ada pukulan yang memberi peringatan, teguran, dan pukulan yang memberi peringatan. Bukan sepak terajang lempang, bukan. Itu tak masuk. Kan? Dia ada tempat-tempat dia yang harus untuk mendidik isteri ni. Itu part isteri. Kewajipan kamu pula, kewajipan pada suami pula, ialah memberikan nafkah dan pakaian yang sepatutnya kepada mereka. Jadi nafkah ikut kemampuan, kan? Kalau keperluan di rumah itu makan minumnya seminggu ayam sekor, ikan, duduk dengan sekali dengan anak-anak. Anak ada 3 orang, 2 orang contohnya, kan? Ayam seminggu 1 ekor, ikan kurang-kurang 1 kilo. Mungkin ikan ni setengah kilo, ikan ni setengah kilo, kan? Itu telur lagi dan sebagainya, sayur-sayuran dan sebagainya. Maka benda tu wajib disediakan. Wajib disediakan. Pakaian mengikut pendapat ulama, sekurang-kurangnya 2 pasang pakaian
baru 1 tahun. Tapi kalau tiap-tiap bulan suami beli, makcik itu bonus makcik, ambil, jangan tolak. Tak apa bang, Islam kata 2 setahun 2 pasang je. Jangan, dia nak bagi ambil, jangan ditolak, ambil je. Ya. Itu maknanya dia tengah banyak duit. Ambil, jangan tolak. Sesungguhnya, ini Nabi berwasiat ni. Ya, Nabi berwasiat akhirnya, aku tinggalkan satu perkara yang kamu takkan sesat selama-lamanya, selagi kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah. Maksudnya, segala hukum yang kita laksanakan, yang kita ikuti dalam kehidupan ni, selama mana ia berpandukan kitab Allah, selagi itulah kita takkan tersesat. Kan? Nabi dah pesan dah, kita nampak tu. Ya. Jadi hikmah wajib nafkah suami kepada isteri. Apa hikmah dia? Ya. Kehidupan rumah tangga ni dia mesti dibina atas satu daripada 3 asas utama yang disebutkan dalam kitab ni. Pertamanya, suami bertanggungjawab mengetuai rumah tangga dan memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Dalam rumah tangga inilah mesti ada. Suami jadi ketua rumah tangga dan beri nafkah kepada isteri dan anak-anak. Itu tanggungjawab utama. Kan? Tanggungjawab utama. Tapi akhir-akhir ni banyak berlaku terbalik. Suami mengasuh anak kat rumah, isteri kerja. Tak, itu realiti. Realiti. Dan benda ni pun berlaku depan mata saya. Kan? Bukan family saya lah. Ada orang depan mata saya. Dia berhenti kerja konon buat bisnes kan. Dia kahwin dengan dia lah. Pakar. Dengan pakar. Kau tahulah gaji pakar berapa kan. Kononnya ni, selahirnya hari-hari jadi driver bidik. Malu jugalah. Malu jugalah kan. Walaupun muka dia hari-hari nampak ke masjid. Rasa saya macam tak lepas tanggungjawab kau ni. Kan, tak lepas tanggungjawab kau ni. Kalau dah orang kata seluar dalam kau pun bini beli payah. Malu lah kan. Yang keduanya, isteri mengambil alih semua tanggungjawab tersebut, menggantikan tanggungjawab duit. Ya, sebab bila isteri buat tu, kan? Jadi kita dah sediakan nafkah tu kepada keluarga tu. Ya? Semua makan minumnya, apa semua urusan-urusan. Kalau isteri tu tidak bekerja sepenuh masanya suri rumah, ya, maka tanggungjawab tadi tu dia dah buat. Dia dah buat semua. Daripada celik mata, mana dia ada lihat, urus anak, nak bangun pergi sekolah dan sebagainya, sampai malam anak nak tidur, siap gosok baju anak pergi sekolah dan sebagainya. Baik. Itu tanggungjawab dia. Jadi nafkah tu yang sebagai ganti upahnya. Ya? Dan juga kalau dia tak bekerja, bagilah duit belanja sama. Bagi duit belanja ni sama. Sebab dia dah tak ada pendapatan, melainkan tenaga dia je, kan? Yang ketiganya, suami isteri bekerjasama melaksanakan tanggungjawab cari harta dan memberi nafkah. Suami isteri sama-sama kerja. Kemudian cari harta sama-sama. Ini maksud zaman sekarang ni lah, situasi sekarang ni lah. Dua-dua bekerja. Ya. Dan memberi nafkah. Jadi persoalannya, apa yang berlaku jika ditinggalkan asas pertama yang merupakan hukum syarak, lalu mengambil asas kedua, ketiga. Yang utamanya ada satu tadi. Suami ketua, dia beri nafkah dan sedia anak-anak. Ni untuk isteri dan anak-anak. Kedua, isteri ambil alih semua tanggungjawab, menggantikan tanggungjawab duit tadi kan. Urusan semua dia dah buat. Yang ketiga ni, zaman sekarang ni banyak berlaku. Suami isteri sama-sama bekerja, mencari harta dan memberi nafkah macam mana. Ya. Jadi ada persoalan di sini, diletakkan beberapa perkara berlaku kesan daripada tindakan tersebut. Ya. Pertama, ia
melibatkan mas kahwin, iaitu sama ada perempuan bertanggungjawab memberi mas kahwin semuanya kepada lelaki atau sama-sama mereka menyediakan mas kahwin. Perempuan dapat mas kahwin sebab dia khidmat untuk suaminya, kan? Mas kahwin sekarang saya tak gaduh kan? Sebab 300 lelaki tu boleh bayar. Yang bekat pada lelaki tu hantaran kahwin 15,000, 20,000 yang tu. Yang tu. Tapi yang tu tak masuk dalam syariat. Yang tu tak termasuk dalam syariat. Yang masuk dalam syariat mas kahwin. Itu lebih pada adat. Kesan yang pasti berlaku ialah hasil daripada keadaan ini ialah perempuan akan keluar mencari pasangan suami. Kalaulah terbalik, kalaulah perempuan yang wajib menyediakan mas kahwin kepada lelaki, ya, so akan terbaliklah, bukan lagi perempuan yang dapat mas kahwin tapi lelaki dapat mas kahwin. Kesan yang pasti berlaku ialah hasil daripada keadaan ini ialah perempuan akan keluar mencari pasangan lelaki untuk dijadikan suami. Sedangkan Allah memuliakan mereka dan menjadikan lelaki yang mencari perempuan untuk jadi isteri. Kalaulah terbalik, nafkah ni memang perempuan tanggung, rasanya nanti memang perempuan lah yang akan bayar mas kahwin kat lelaki. Jadi terbalik. Jadi sedangkan itu bercanggah sendiri dengan syariat tu sendiri kan. Tapi ada agama lain kan. Bangsa lain ada rasanya perempuan yang kena sediakan. Tak silap saya. Ada. Hal ini adalah kerana orang yang memberi mas kahwin. Sebab apa suami kena tanggung? Kerana orang yang memberi mas kahwin itulah yang sepatutnya mencari penerima. Suami nak cari isteri, dia akan beri mas kahwin. Isteri dah orang wajib jadi penerimanya, kan? Jadi di situlah kita nampak tanggungjawab tu pada suami yang mencari orang yang nak terima mas kahwin dia, iaitu calon isterinya. Sekiranya keadaan ini berlaku tadi, ya, terbalik, perempuan yang cari siapa nak terima mas kahwin daripada dia, ya, perempuan akan berhadapan dengan pelbagai masalah, penipuan, pembohongan daripada golongan lelaki untuk mendapatkan suami yang boleh diharap dan mampu memberi pendidikan. Sebab konsep dia ialah suami tadi itu memberi perlindungan, menanggung nafkah dan memberi perlindungan pada keluarganya. Bukan terbalik, suami isteri yang mencari orang untuk beri perlindungan pada dia. Memang kena tipu lah kadang-kadang, kan? Orang tahu dia perempuan banyak duit ni, tak apa. Tengok-tengok dah lari. Jadi, kan? Itu akan menimbulkan masalah pada masyarakat. Bila terbalik, perempuan pula yang beri nafkah, yang menanggung, dia akan timbul masalah dalam masyarakat. Sedangkan perintah Allah adalah lelaki yang menanggung nafkah keluarganya. Tapi sekarang dah banyak berlaku macam tu, kan? Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu sebab dia panjang ni. Dia ada lagi dua lagi pendapat dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.